السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama kita duduk dan mentadabbur satu kitab yang ada di hadapan kita sebagai kuliah bulanan kita di sini, iaitu pada hari Sabtu, minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Kalau tak silap saya, hari Sabtu. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kitab berada di hadapan kita ini iaitu kitab Da'watul Anbiya, Da'wat Al-Anbiya, itu rintihan para nabi. Jadi kitab ni ada hamba Allah wakaf kepada masjid. Jadi siapa dia nak jadi milik dia, dia kena beli dengan masjid. Harga dia tu berapa nanti saya bagi tahu. Sebab saya tak tanya tuan dia ni harga berapa. Tak mahal, dah RM30. Bagi lebih tak apa bagi masjid ni. Dah, kitab 30 kita bagi 50 pun tak apa. Masjid kita juga. Baik. Jadi kitab ni bukan saya jual lah, tidak. Ada hamba Allah wakaf untuk masjid, untuk kita mengaji malam ni. Dan siapa dia nak jadi milik peribadi dia, dia kena beli dengan masjid. Siapa tak mau buat jadi milik peribadi, dia kena jaga elok-elok sampai masa kuliah, dia ambil dengan masjid. Dua cara. Bagi saya lebih baik jadi milik peribadi lah. Boleh kita tulis, boleh kita conteng ke apa, kita nak tulis apa maklumat situ, banyak perkara yang kita akan bahas dalam kitab ini. Pengarang kitab kita ini seorang ulama yang cukup hebat, itu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Badr merupakan ulama di Saudi yang begitu hebat dalam bidang hadis dan juga hebat dalam ilmu-ilmu Al-Quran ini. Dia adalah salah satu daripada tambahan sebenarnya daripada buku yang dia tulis, iaitu Al-Fiqh Al-Adiyah Wal-Adhkar, fiqh dalam berdoa dan dalam berzikir. Dia banyak tulis buku berkenaan dengan zikir-zikir harian Nabi dan sebagainya. Banyak tulisan dia. Jadi kitab yang berada di hadapan kita ni, kita nak bincang berkenaan dengan doa para Nabi alaihimussalatu wassalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita tengok isi kandungan dia tu agak banyak jugalah. Agak tebal juga kitab ni, 200 muka surat lebih. Tapi kita tidak baca semua ni, kita baca yang isi-isi penting
yang tuan-tuan boleh faham sendiri, tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya nak ambil poin-poin penting. Sebab kita mengaji ni bukan kitab turas, dia panggil, bukan kitab jenis kitab Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud tu dia kena mengaji daripada kulit ke kulit. Ni kita mengaji yang telah pun diadunkan kepada kita, amat sesuai. Kalau nak mengaji daripada kulit ke kulit tu, atau kena pergi di rumah tu, bawa pisang, ayam panggang, pulut kuning ke apa ke. Ni kita mengaji benda yang telah diadunkan. Baik. Cukup baik kitab ini. Saya telah baca habis kitab ini, cukup baik. Kerana kalau kita tengok diisi kandungan itu, kalau tuan-tuan tengok tu, dia ada kedudukan doa-doa para nabi, ada taubat para nabi, doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh, doa Nabi Nuh bahagian yang kedua, doa Nabi Ibrahim bahagian 1, 2, 3, 4, 5, doa Nabi Lut, doa Nabi Syuaib, doa Nabi Yusuf, doa pertama Nabi Yusuf, doa kedua doa Nabi Ayub. Habis semua dia kutip segala doa Nabi-Nabi dalam Quran. Dan diakhiri dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi 1, 2, 3, 4 bahagian. Tapi dalam 4 bahagian itu ada lebih kurang dalam 12 doa yang masyhur yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini cukup hebat. Kenapa? Kerana kita kena faham, perlu memahami dengan betul doa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, supaya kita semua minta sebagaimana apa yang telah diminta oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Kerana Nabi ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jentik dan Allah Ta'ala ilhamkan hati dia tu supaya minta begini, minta begini, minta begini. Macam doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita ambil setakat tu je, yafqahu qawli. Ya Allah, permudahkan urusan aku, lapangkanlah dadaku, permudahkan urusan aku, buangkanlah simpul pada lidahku, supaya mereka faham kata-kataku. Ada belakang lagi, waziram min ahli, jadikan aku seorang teman untuk pergi berjumpa dengan Firaun. Harun akhishdud bihi amri, itu Nabi Harun sebagai teman. Ulama tafsir sebut tidak ada sejarah jasa kawan yang paling besar dalam persahabatan kecuali jasa Nabi Musa kepada Harun apabila dia minta Allah Ta'ala supaya lantik juga Harun itu sebagai Rasul, sebagai Nabi untuk bertemu dengan Firaun. Maknanya di sini jasa yang begitu besar. Kita berkawan ni kadang-kadang kita rasa kita boleh bagi, kalau kita ni jenis orang yang pegang projek, kita boleh bagi projek pada kawan kita tu, kita berjasa lah tu. Tapi tidak sebenarnya. Tidak. Apabila seorang kawan boleh bawa kawan dia itu kepada Allah Ta'ala, itu jasa yang paling besar dalam hidup. Itu jasa yang paling besar. Kawan dia tu jauh dengan Allah, tapi apabila seorang kawan tu boleh bawa kawan tu kepada Allah, oi, bahagia dia berkawan. Jadi disebut oleh Nabi SAW boleh duduk di bawah tahtal arsh, bawah arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Baik, kita tengok pada muka surat yang keempat dia kitab tuan-tuan itu, kita tengok. Di bawah tajuk yang pertama, tajuk kita nak bahas iaitu kedudukan doa para nabi. Macam mana kedudukan dia? Sebab apa penting untuk kita bincang berkenaan dengan doa nabi-nabi ini? Dia kata dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang Allah sebutkan berkenaan dengan contoh-contoh daripada doa-doa para nabi dan rasul, dan rintihan mereka kepada Tuhan mereka berkenaan tawassul mereka, pengharapan mereka kepadanya, yakni Allah, kerendahan hati mereka di hadapannya, ketundukan fizikal dan mental dalam keadaan selesa dan takut kepadanya. Juga disertakan contoh-contoh kesempurnaan adab dan tunduk mereka dalam berdoa kepadanya. Sebutan ini
tidak lain hanyalah sebagai pengajaran buat para hamba Allah yang beriman tentang cara yang betul, jalan yang benar dan bentuk yang dikehendaki ketika berdoa dan merintih kepada Allah. Kerana hal inilah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut sekilas berkenaan kisah mereka yang diberkati, perlakuan mereka yang mulia dan karakteristik mereka yang baik. Ni payah belaka bahasa ni. Dan dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih, yang bermaksud mereka itu orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk, maka dengan itu menerusi petunjuk mereka engkau contohilah ia. Pada ayat ini terdapat titah perintah daripada Allah kepada Nabi untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sebelum baginda dan melazimi jalan mereka. Serta terdapat pesanan kepada umat baginda untuk turut melakukan sedemikian rupa. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi titah perintah tersebut. Baginda telah melaksanakannya dengan penuh cemerlang. Baginda mengambil petunjuk daripada petunjuk yang ditinggalkan para rasul sebelum baginda. Bahkan baginda menghimpunkan segala kesempurnaan mereka dalam diri baginda, sehingga watak baginda dikenali dengan kelebihan-kelebihan yang diberkati, ciri yang begitu hebat. Perwatakan baginda begitu menonjol sekali di pentas dunia. Baginda merupakan penghulu bagi setiap rasul, pemimpin bagi setiap orang yang bertakwa, serta penuntun bagi setiap orang yang saleh. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kesejahteraan buat baginda. Allahumma salli ala Muhammad, serta buat sekalian para nabi dan para rasul. Baik. Sebelum daripada saya hurai ini, saya minta tuan-tuan semua balik rumah nanti baca habis buku ni. Baca habis semua sebelum saya baca. Yang tuan-tuan tak faham tu tuan tik sikit-sikit. Yang tak faham, yang tak faham, saya rasa boleh faham dengan baik, insya-Allah. Penting. Saya mengajar mana-mana pun, saya akan suruh orang yang mendengar tu baca semua dulu buku tersebut, sama ada faham ataupun tak faham. Kalau tafsir, saya mengajar tafsir, saya suruh baca terjemah dulu. Baca terjemah dulu. Tafsir pimpinan Ar-Rahman tu ada terjemahan dia dah. Baca dulu. Faham tak faham nombor dua. Kerana cara nak dapat ilmu ada tiga cara. Dia panggil Iqra, baca. Yang kedua Is'al, tanya. Yang ketiga kaji, mengkaji. Membaca sangat penting. Sangat penting kehidupan kita membaca. Kalau kita malas membaca, ilmu tak dapat. Pepatah Melayu sebut membaca jambatan ilmu. Kita dengan ilmu ni, kalau tak ada membaca, mana tak sampai. Sebab apa? Itu jambatan kepada ilmu. Perintah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Makna kena baca. Bila kita baca kita tak faham itulah dia jadi tajuk yang kedua. Apa dia? Tanya. Nak tanya pada siapa? Mesti kita tanya. Nak tanya pada siapa? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kamu kena bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ahla dzikr dalam bidang perubatan, doktor. Ahla dzikr dalam bidang permotoran, pomen. Ahla dzikr dalam bidang masakan, tukang masak, chef kita sebut dah. Ahla dzikr dalam bidang Al-Quran, guru Quran. Semua ilmu ini ada ahla dzikr, ada orang yang mengetahui. Hatta ilmu pertanian. Ilmu pertanian. Macam mana nak bagi buah harum manis tu elok? Ni nak musim dia ni. Nah. Musim aku duk tunggu harum manis kat lagi. Masjid pun tak mari dah. Tunggu harum manis tu.
Dia tak sedar malaikat maut nak tunggu dia. Bukan orang sinilah, orang tempat lain tu. Nah. Jadi semua ada ahli dzikr termasuk ilmu. Baca, tak faham tanya. 2. Kaji, yang ketiga kaji. Kaji ni dia lagi faham. Dia lagi reti, dia akan jadi faqih. Nabi SAW sebut, man yuridillahu bihi khairan, mana-mana orang yang Allah Ta'ala kehendaki dia jadi baik, kebaikan yang banyak kepadanya, yufaqihu fid din. Allah Ta'ala beri faham agama kepada dia. Yufaqih ini bukan sahaja faham, tapi faqih. Faqih makna apa? Kefahaman yang mendalam hasil daripada kajian. Allahu Akbar. Kalau kita baca tulisan-tulisan ulama Pakistan, kelebihan di antara kelebihannya, orang Arab pun ada kelebihan juga, tapi saya nak sebut orang Pakistan dulu. Kesambungan huruf dalam Al-Quran tu, huruf-huruf Al-Quran tu, kesambungan huruf dia tu pun dia boleh kaji. Contoh dia kata, kalau nun campur dengan fa, nafa'a, nafasa, nafada, nafara. Nun campur dengan fa, nafasa, nun fa sin. Nafa'a, nun fa'a. Biasanya dia kata kalau nun dia campur dengan fa ni, dia membawa maksud mengeluarkan sesuatu daripada sesuatu. Nafa'a, contoh, mengeluarkan manfaat. Maknanya kita bermanfaat, kita keluarkan manfaat kita. Nafasa, hembusan nafas. Nafatha, tiup. Nafada, ambil duit dalam dompet buat keluar. Nafara, jenis tiup trompet tu. Tu kesambungan huruf itu dia ada satu ilmu, dia panggil ilmu wad'i, dia panggil ilmu meletakkan perkataan. Oh, cukup hebat. Sin campur dengan nun, macam-macam lagi, banyak lagi hak tu. Oh, kalau nak mengaji hak tu saya rasa sama ada 2 lah. Kalau tidak tok guru pening, anak murid pening. Nah, tu. Tapi kalau kita tengok hebat. Satu. Yang keduanya, tonton tengok di belakang, huruf belakang. Innallaha sami'un alim, innallaha azizun hakim, innallaha raufur rahim. Raufur rahim, azizun hakim, halimun. Macam-macam nama Allah di belakang. Bukan saja-saja Tuhan letak untuk menyedapkan ayat, tapi tidak. Ada di sebalik kisah di atas tu. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Contoh, wa man yashkur fa innama yashkur nafsih. Mana-mana orang bersyukur tu dapat pada dia. Wa man kafara, mana-mana kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Tuhan kata aku kaya lagi terpuji. Kenapa Tuhan tak kata wa man yakfur, mana-mana orang kufur, azab aku amatlah pedih. Baru betul. Sebab kufur. Dah, Tuhan nak bagi tahu dia tu, kalau mu tak terima kasih pada aku, tak bersyukur aku peduli apa? Kalau mu bersyukur pun boleh ke mu syurga, bukan boleh ke aku sedia syurga je. Kalau kamu kufur, aku tak heranlah, aku kaya lagi terpuji. Heran apa hartamu? Hartamu pula bukan harta mak bapakmu, harta aku bagi. Jadi bukan saja-saja Tuhan letak tu. Dia ada kitab membahaskan nama-nama Allah yang letak di belakang tu. Allahu Akbar. Tu saya nak sebut tadi, ulama yang duduk depan Quran, dia kaji satu, dia keluar satu ilmu. Cukup hebat. Baik. Dia sebut tadi, dia kata dalam Quran ni banyak ayat sebut contoh doa nabi-nabi dan rintihan nabi-nabi dan cara mereka bertawassul. Baik. Kita bracket perkataan tawassul itu. Tawassul ni maknanya menggunakan orang tengah di antara kita dengan Allah. Dia ada dibenarkan, dia ada diharamkan. Dua benda. Dia ada dibenarkan, dia ada diharamkan. Yang dibenarkan
Ada 3 disebut dalam hadis. Tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Pada Allah itu ada nama-nama yang baik, serulah dia. Ya Rahman, kita kata, irhamna. Ya Razzaq, wahai Tuhan beri rezeki, kurnia rezeki kepada aku. Ya Mu'minu, ya Muhaimin, wahai Tuhan yang menjaga, jagalah aku. Ya Fattah, wahai Tuhan yang membuka, iftah qulubana, bukalah pintu hati aku. Itu tak apa. Tak ada khilaf tu. Tak ada khilaf. Nabi menyebut ya Rabbi Jibril, wahai Tuhan Jibril, betul? Bukan sebut nama Jibril tu. Bukan kata wahai Jibril, tidak. Wahai Tuhan Jibril. Makna siapa dia Tuhan Jibril ni? Allah. Berkenaan dengan nama-nama Allah ni Nabi sebut, Allahumma inni abiduk. Ya Allah, aku hamba-Mu. Banu abidik. Tu di antara doa tahajud Nabi. Allahumma inni abiduk. Wahai Tuhan, aku hamba. Banu abidik, dan anak kepada hamba-Mu. Cara Nabi doa. Banu imaik. Di antara benda yang Nabi minta yang hebat ni, Nabi minta itu, aku seru ya Allah dengan nama-nama Tuhan. Sammaita bihi nafsak, yang mana engkau yang beri nama kepada engkau sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, sama ada nama yang ada dalam kitabmu. Au a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun tak ada seorang pun tahu nama tu, kamu je tahu, tak ada dalam kitabmu, aku seru juga dengan nama tu. Itu nak Nabi minta. Nabi seru dengan segala nama-nama yang ada pada Allah. Doa ni, doa di antara doa tahajud Nabi SAW, kita boleh tengok dalam hadis. Kita boleh, nanti saya akan bagi tuan-tuan, saya akan foto stick bagi di antara doa tahajud Nabi. Saya rasa dalam ni pun ada, nanti saya cari untuk tuan-tuan, supaya bangun sembahyang tahajud tu minta kepada Allah dengan doa menyeru nama-nama Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita bertawassul dengan amal baik kita. Berdasar kepada hadis Bukhari, ada hadis Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi sebut tu, yang orang terlekat dalam gua tak nak keluar tu, terlekat dalam tu, dia kata, Allah, aku ni pernah buat baik dengan ibu bapa aku tak makan, tak suak lagi mulut aku kecuali aku kenyang kat ibu bapa aku, ya Allah. Kalau aku buat tu kerana mengharapkan cinta dan redha-Mu, ya Allah, tolonglah terbuka pintu gua tu buka sikit. Yang dia duduk 3 orang dalam gua tu lah. Tu dia tawassul dengan amal kebaikan kita. Kita boleh buat gitu. Ya Allah, aku pernah tolong orang, sekarang ni aku susah, tolonglah aku. Ya Allah, aku tak harap siapa-siapa tolong aku. Dulu aku ni begini, aku tolong dia, ya Allah. Aku tak harap balasan apa daripada dia, aku harap balasan daripada-Mu. Sekarang ni aku susah, tolonglah aku. Tak apa. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang masih hidup. Apa makna dia? Jumpa kawan kita, mak, tolong doa ke saya. Saya dah doa dah, tapi nak tahu mak tolong doa. Siapa-siapa pun boleh. Ahli masjid ke dia, ahli kedai kopi ke dia, ahli kedai mak janda ke, boleh. Tak ada masalah. Asalkan dia orang yang masih hidup. Yang jadi masalah, tawassul dengan orang mati, itu tak boleh. Tak boleh. Yang menjadi khilaf, ulama bincang, tawassul dengan kebesaran Nabi Muhammad, itu khilaf. Tapi kebanyakan ulamanya menolak tawassul dengan kebesaran Nabi SAW, kecuali Nabi itu masih hidup lagi. Sebagaimana sahabat yang bertawassul dengan Nabi SAW. Tak apa, Nabi hidup lagi, Rasulullah tolong doakan saya. Kenapa? Apa? Kerana ada sebab. Minta tolong dengan orang, tak apa, janji orang tu hidup. Kalau kubur Tok Wali tu kita pergi minta, dengan berkat wali ni begini, ya Allah jadikan aku, tak boleh. Tetap
tak boleh di sisi Islam. Sebab dia mati, kita tak tahu nasib dia. Mana orang tahu benda gaib? Walaupun dia hidup sebagai wali yang paling besar sekalipun, kita tak tahu dalam kubur tu macam mana. Ni perlu faham dengan baik. Sebab ramai orang duk keliru benda ni. Keliru. Duk sebut nama Imam Syafi'i, duk sebut nama Imam Ahmad, tawassul dengan dia, duk sebut dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, macam-macam. Untuk tawassul, tak perlu. Firstnya, kita balik pada sunnah yang saya sebut 3 perkara tadi. Yang keduanya, bab doa ni, sebelum kita pergi jauh lagi, bab doa ni, tengok cara Allah Ta'ala sebut. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka tanya pasal anak bulan. Kul hiya mawaqitun nasi wal hajj. Kamu sebut Muhammad, itu adalah untuk ketentuan haji. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya pasal haid. Mu jawab wahai Muhammad. Semuanya kamu jawab, kamu jawab, kamu jawab. Tapi dalam bab doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku bertanya berkenaan dengan aku, fa inni qarib, aku dekat. Allah Ta'ala tak kata mu jawab Muhammad bahawa aku dekat, tidak. Terus Allah Ta'ala jawab, aku dekat. Ulama kata nak beritahu dalam ayat ni, ulama tafsir kata bahawa apabila kita berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kepada Allah ke tak angkat tangan pada Allah ke, doa lain, angkat tangan lain, jangan tukar tu. Kita tak angkat tangan pada Allah ataupun kita angkat tangan pada Allah, tapi kita telah pun berdoa kepada Allah dan minta sesuatu, kita online dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita berkehendak yang amat sangat kepada sesuatu, kita kena buat. Yang pertama, kita sembahyang malam. Yang pertama, wajib sembahyang malam. Kalau nak sangat satu perkara, esok kita sedekah, lepas tu kita puasa. Ni berdasar pada ayat Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka memisahkan diri mereka ni daripada tempat tidur mereka kerana khaufan, takut, wa tama'an, nak yang amat sangat. Berarti sembahyang tengah malam tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia kena sedekah. Maknanya sembahyang malam, tengah malam, pagi esok sedekah, puasa. Puasa tu tanda apa? Tanda kita nak sangat, sanggup kita tahan nafsu kita. Sebab apa? Kita berkehendak satu perkara daripada Allah. Kemudian doa yang paling mustajab, doa yang mustajab, waktu yang mustajab bila? Ketika mana seorang yang berpuasa, ketika mana nak buka puasa. Bab-bab perkara ni kita dapat. Kita nak apa-apa cuba amalkan. Saya dah amalkan, saya ajar pada orang lain supaya amalkan, dah ramai dah feedback pada amal tu. Dia kata, Ustaz, betul, Allah Ta'ala bagi, dia kata. Bagi. Boleh pakcik? Nak kahwin dua, minta lah. Jangan marah pakcik lah. Kalau berani lah. Orang perempuan nak apa? Nak kesetiaan suami. Doa lah pada Allah. Suami yang setia. Jangan marah orang perempuan. Baik. Itu di atas perkataan tawassul. Jadi dia kata, kita nak tengok doa Nabi-Nabi itu kenapa? Kerana mereka adalah golongan yang ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu golongan yang Allah Ta'ala pimpin, maknanya. Jadi ada dua perkara. Hidayah ma'at taufiq. Satu perkara yang Tuhan tunjuk, hidayah dia panggil. Satu perkara yang Tuhan tunjuk serta Tuhan pimpin, itu orang panggil taufiq wal hidayah. Contohnya ginilah. Orang duduk cabang depan tu tak? Traffic light, dia kata, mana masjid Kampung Senar? Orang kata, awak pergi depan tu, lepas daripada TMB ke apa sini tak? Apa dia apa ni? Logi, lepas pada logi tu tengok sebelah kiri. Tu kita, maknanya kita bagi hidayah. Kita tak pergi, kita suruh dia pergi. Lepas tu muka dia nampak lain, muka nampak blur, tak tahu apa, nampak pening. Itu mungkin dia baru sudah minum air ketum ke apa. Pening ke tak? Kita kata gini, awak naik ya. Awak naik motor saya pergi tunjuk. Tu orang panggil, kita beri dia penerangan dan kita bawa dia pergi. Allah, dia bagi pada Nabi dia bukan sahaja hidayah,
tapi dia bawa, dia aturkan kehidupan Nabi dia sebaik-baik Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni juga nak beritahu kepada kita bahawa Nabi diperintahkan ikut sebagaimana apa yang dibuat oleh Nabi-Nabi terkemudian, Nabi sebelum daripada dia. Tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat ni? Iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Masalah akidah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lain-lain Nabi seruan kepada akidah benda yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kata Allah, kami bangkitkan pada setiap umat itu rasul, an i'budullaha, ajak orang balik kepada Allah, wajtanibut taghut, serta lawan taghut. Setiap nabi buat begitu. Setiap nabi ada golongan penentang, setiap rasul ada golongan penentang, dan ada pengikut. Dan pengikut ini akan bersama dengan nabi di hari akhirat. Sebagaimana hadis, yub'atsun nabi wa ma'ahur rajul. Bangkit seorang nabi akhirat, seorang pengikut dia. Yub'atsun nabi wa ma'ahur rajulani. Bangkit seorang nabi, dua orang pengikut dia. Yub'atsun nabi wa laysa ma'ahu. Bangkit seorang nabi, tak ada seorang pengikut dia, dia seorang-seorang. Allahu akbar. Jadi kita ni diperintah supaya ikut Nabi, kerana Nabi itu telah ikut Nabi-Nabi yang sebelum daripada dia. Dalil lagi kita boleh buat mari dalam Al-Quran, surah Asy-Syura. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Allah Ta'ala sebut, syara'a lakum, aku syariatkan kepada kamu sebagaimana telah aku syariat kepada Nuh, dan aku wahyukan kepada Ibrahim wa Musa, dan Nabi Musa, Nabi Isa, supaya an aqimuddin, menegakkan akidah, menegakkan agama ini. Maka Nabi pun ikutlah Nabi-Nabi yang sebelum daripada dia. Tapi kalau kita pergi melencong ke lain, bermakna mata rantai kita dengan Nabi itu tidak disambung dengan baik. Dia ada garis panduan dia, macam masjid lah, ada garis panduan masjid. Macam musim PKP, ini PKP Perlis ni lah, ada SOP. Langgar SOP, kena saman. Kita langgar SOP, kena saman tak? Kena saman tak? Tak kena. Kalau menteri langgar, tak kena. Minum air dulu sikit. Lah, aduh, kita kata tak ada kerja kata kau orang je, tak ada kerja lain dia kata. Bismillah. Nasib baik dia batal benda Sabah. Rakyat kena kuarantin 14 hari. Menteri nak kena 3 hari. Undang-undang apa? Undang-undang Musa menjanggut boleh ya? Menyelah ni biar dia dengar sikit. Baik. Tak apa, tu kita cerita kemudian. Dan Nabi ni dia tidak ikut style dia, tidak. Allah ni kirimkan Nabi pada setiap umat. Nabi berdakwah tu mengikut hal keadaan umat itu. Contoh saya bagi. Zaman Nabi Musa alaihissalam, orang belajar ilmu sihir. Ilmu sihir ni macam satu ilmu yang memang lekeh-lekeh manusia pun kena ada lah ilmu tu zaman dia. Teruk. Contoh kita boleh bagi zaman-zaman sekarang ni. Sekarang ni kecil, besar, tua, muda semua kena ada handset. Mengaji pun online. Situ pun online, sini pun online. Betul tak? Semua ada ke handset. Daripada hak kecil, anak saya hak kecil tu, darjah 1, kecil sekali, darjah 2, darjah 3, darjah 6. Tu hak dikata apa, semua ngaji online, pening mak bapak. Kadang-kadang buka handphone ngaji online, dia tidur. Duduk berjalan. Nah, budak-budak college duk mengadu pada kita lagi pening, bersyarah. Bersyarah tu pening. Bersyarah kata macam kita cakap seorang-seorang, nak kata. Kita tak tahu belajar kita, lepas tu panggil nama.
Ahmad, panggil nama. Tunjuk muka sikit. Senyap. Dia log in saja. Dia masuk kelas ke tak tahu. Maknanya zaman lah ni, handset ini, alat media ni, alat-alat telekomunikasi ni satu benda yang penting. Zaman Nabi Musa, kira semua orang belajar ilmu sihir. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizat. Mukjizat yang ada pada Nabi Musa seakan-akan sihir, tapi bukan sihir. Lempak tu tongkat dia tu tak? Jadi ular yang besar, thu'banun mubin, besar ular tu. Nak makan habis. Dalam tafsir apa? Qurtubi ke apa? Dalam Qurtubi dia sebut ular tu bangun besar tu, menghala pada Firaun. Takut Firaun, tahu takut mampus. Duk mengaku Tuhan, betul kepada takut lah mati tak? Takut juga mati. Habis dia pergi makan ular-ular kecil tu. Menyebabkan tukang sihir kata tak, ini bukan sihir. Kami tak yakin, ni bukan sihir ni. Sebab dalam ilmu pengajar sihir kami tak ada lagi jenis makan ni, tak ada lagi. Jenis makan ni tak ada lagi ni. Ini bukan ni kata. Terus beriman. Ni Fir'aun. Marah Fir'aun. La usalliban la uqatti'annahum wa aydiyahum arjulahum bil khilaf. Aku akan kerak tangan kamu, kaki kamu bil khilaf, maknanya kerak tangan kanan dan kaki kiri. Dan aku akan letak kamu, la usallibannahum ajma'in, aku akan salib kamu, ikat, disalib semua sekali kamu. Kalau kamu ikut Musa. Tak padan orang bagi elang bulan-bulan nak ikut Musa. Gitulah contoh dia. Dah. Tak adil ni tak adil dia kata. Marah ya Allah. Firaun. Jawapan tegas daripada ahli sihir itu, aku tak tahu mau nak buat apa, buatlah Firaun, tapi aku yakin. Aku yakin. Tu zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Isa, Allah Ta'ala ada ilmu ketika itu, ilmu perubatan. Cuma penyakit sopok, penyakit jenis kudih apa adalah satu jenis penyakit ni, tu memang tidak ada obat pada ketika itu, macam corona lah ni lah. Cucuk vaksin dah. Vaksin sebagai penahan, bukan penyembuh. Tapi vaksin tu dia cucuk dalam ni, virus yang ada tu, vaksin itu satu virus juga, tapi virus yang baik untuk melawan segala serangan virus-virus jahat yang ada dalam tubuh kita ini. Macam kolesterol lah tubuh kita ni lah. Doktor kata ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Saya kalau doktor tak sebut, saya tak tahu juga. Doktor kata ni kolesterol jahat, ni kolesterol baik. Makan lemak-lemak semua ni, dia kata sebenarnya kolesterol baik. Kolesterol jahat tu gula tu, dia kata. Oh, baru kita tahu. Gula tu kolesterol paling jahat sekali. Nasi hak jadi gula, tepung jadi gula, yang tu kena kurangkan. Katanya doktor lah pada saya. Sebab apa? Sebab ustaz ni penyakit gauk kuat gini-gini, hasil daripada gula. Bila makan je asid urik lebih, kerana gula tu ada tunggu dalam tu sebagai hantu raya duduk dalam tu, dia kata. Makan sikit kena. Lepas doktor syarah tu, doktor pun bangun heret kaki juga. Saya kata, kenapa doktor? Aku pun gauk juga, dia kata. Syarah pada orang tu bukan main. Macam dia tu tak ada penyakit dah. Tapi kerja dia dok macam mana? Allahu Akbar. Jadi semua tu kita dapat tahu melalui pada ketika tu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa benda yang orang tak boleh buat, dia boleh buat. Apa dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah Ta'ala kata dia boleh menghidupkan. Wa ubrihul akma wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dia boleh memperdengarkan orang yang pekak. Dia boleh memperlihatkan orang yang buta. Dia boleh menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu semua dia boleh buat. Maka kalah semua ilmu perubatan, sebab itu mukjizat. Baik. Datang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu zaman Nabi Muhammad, masyarakat Arab tu orang masyhur dengan bahasa. Puisi yang indah, syair yang indah. Lepas dia buat haji, dia buat pertandingan di Mina, pertandingan syair, pertandingan puisi.
syair puisi yang paling indah, dia akan gantung di Kaabah. Bila mari Al-Quran, datangnya Al-Quran bahasa yang paling indah, keluar daripada mulut siapa? Muhammad. Muhammad mengaji dengan siapa? Tak ada tok guru dia Muhammad ni. Tapi dia boleh bercakap lebih pada profesor, lebih pada orang bijak, lebih pada orang bangsawan. Dia mengaji dengan siapa Muhammad ni? Masyarakat Arab jahiliah tu malam-malam dia pergi dengar Nabi baca Quran. Sampai sama-sama dia tu orang panggil accident balik. Tepuh bahu sama sendiri. Mau mari di mana ni? Dia kata dengar Muhammad. Aku mari Muhammad juga. Kita jangan bagi tahu pok-pok kita, dia kata jangan bagi tahu pok-pok kita. Biar kita dengar sudahlah. Dia takut hilang pengaruh. Padahal Nabi sebut Quran tu sedap, betul. Bila Nabi sebut Qurannya, terduduk habis orang lain. Guru saya syarah, dia kata contoh surah Ar-Rahman, dia kata Ar-Rahman, mana ada orang bercakap sepatah? Ada orang tak faham cakap sepatah, dia orang tak faham. Cakap dia kena ada subjek predikat. Tengok aja bahasa Melayu dah. Subjek predikat. Arab panggil mubtada' khabar. Mubtada' khabar dia kena ada. Mubtada' khabar, mubtada' khabar, subjek predikat. Saya makan, dua dah. Makan apa? Makan nasi. Saya makan nasi. Okey. Nak lebih lagi, saya makan nasi dengan tangan. Saya makan nasi lauk ikan. Nah, kalau cakap terbalik orang tak faham, lauk ikan saya makan. Itu Bangla. Tapi sepatah ni ada juga orang guna kadang-kadang ketika mana terkejut. Terkejut. Jumpa harimau dalam hutan, lari, boom, lari. Tak cakap banyak dah. Tengok kawan lari tu lari. Tak ada kata kawan kata lari. Apa boleh lari-lari? Nak pergi mana? Kawan dia lari, dia ngap rimau bahar dia, seorang dia. Dah, kalau lari tu lari sungguh. Mak rempit bawa motor jalan raya, polis, pom, lari masuk kampung, gigok tu, gigok. Allah Ta'ala gunakan satu Ar-Rahman, seolah-olah kejutan yang Tuhan bagi. Yang Maha Pemurah, semua kata kejut. Siapa dia? Pemurah ni. Allamal Quran, yang mengajar Quran. Siapa dia? Allah. Yang Pemurah, yang buat langit bumi, yang aturkan siapa dia? Allah. Tu kehebatan bahasa Quran tu. Dari sudut gaya bahasa, banyak lagi lah Quran menyebabkan orang Arab jahiliah. Yang pelik lagi, bila kata alif lam mim yasin alif lam ra, oh lagi pening dia, tak ada orang Arab cakap begini. Tak ada orang Arab. Dia nak lawan apa Nabi? Allah Ta'ala cabar dia. Baik, mu kata Quran ni Muhammad reka, baiklah, mu buat mari. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Buat mari segala yang bijak pandai di kalangan kamu. Kalau kamu yang benar, kemukakan bukti. Siapa maksud dah tak boleh nak buat. Pelik lagi dia bila Nabi kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mu tak tengok ke macam mana aku buat kepada ashabil fil, tentera bergajah. Oh, dia kata Muhammad tak lahir lagi masa tu. Dia boleh sebut pasal gajah-gajah mari ni betul-betul macam cerita tu real. Dia guna pula perkataan tara. Alam tara kaifa, mu tidak lihat. Dia tak kata mu tak fikir. Dia kata mu tak lihat ke, seolah-olah cerita tu main depan mata. Oh, lagi bengong Abu Jahal. Lagi bengong Abu Jahal, tapi mati dalam bengong gitulah sekali. Dalam tak berimam gitu. Nah, jadi kesimpulan pada malam ini, mengajar tak boleh banyak-banyak, sikit-sikit sudah. Banyak-banyak masuk angin. Nah, lah sekali saya dah sebut bahawa bila Nabi ni dididik oleh Allah, daripada cara, semua cara Nabi, termasuklah cara minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kita nak mengaji ni kerana Nabi itu merupakan sebagai contoh, dan kesempurnaan Nabi itu kesempurnaan yang sangat sempurna sehingga tidak boleh dipertikaikan lagi. Sebab tu kita akan bincang, tajuk kita akan datang ni, para Nabi sebagai contoh dan juga kesempurnaan para Nabi. Tuan-tuan boleh baca dulu, insya-Allah saya akan ambil sikit-sikit, saya tidak ambil semua huraian dia, tapi saya ambil benda-benda yang penting dan untuk kita bincang sama-sama insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi